Salam sejahtera murid-murid. Selamat datang ke channel Cikgu Tan Teng Hua. Murid-murid, dalam video ini, Cikgu Tan akan menerangkan jenis ayat. Untuk maklumat semua murid, jenis ayat dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada 4 jenis, iaitu ayat penyata, ayat perintah, ayat tanya, dan ayat seruan. Sudahkah murid-murid menonton jenis ayat siri 1, ayat penyata, dan siri 2, ayat perintah? Dalam video siri ketiga ini, Cikgu Tan akan berfokus untuk menerangkan ayat tanya. Jom kita belajar bersama. Murid-murid, ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal. Ayat ini dikenali berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu. Dalam ayat tanya, tanda soal perlu diletakkan pada akhir ayat. Terdapat 2 golongan ayat tanya, iaitu ayat tanya tanpa kata tanya dan ayat tanya dengan kata tanya. Ayat tanya tanpa kata tanya biasanya diucapkan dengan nada suara meninggi pada akhir ayat. Ayat ini boleh disertai dengan partikel ka yang diletakkan pada unsur yang dijadikan fokus ayat. Dalam bahasa lisan, unsur fokus ayat yang disertai dengan partikel ka diletakkan pada hujung ayat. Contoh ayat tanya tanpa kata tanya ialah 1. Ibu ke dapur ke? 2. Dia bertolak petang tadi ke? 3. Pemandangan Tanjung Emas cantik ke? Dalam bahasa tulisan pula, unsur fokus ayat mengalami proses penjudulan. Dengan kata lain, pendepanan fokus ayat. Contoh ayat ini ialah 1. Ke dapurkah ibu? 2. Petang tadikah dia bertolak? 3. Cantikkah pemandangan Tanjung Emas? Untuk makluman murid-murid, semua ayat tanya tanpa kata tanya boleh dijawab dengan jawapan ya, tidak, dan bukan. Contoh ayat ini ialah 1. Ibu ke dapur kah? Ya, ibu ke dapur. 2. Bersihkah tandas awam itu? Tidak, tandas awam itu tidak bersih. 3. Vivian anak Encik Mok? Bukan, Vivian bukan anak Encik Mok. Baiklah murid-murid, sebelum Cikgu Tan menerangkan golongan ayat tanya kedua, iaitu ayat tanya dengan kata tanya, marilah kita belajar dahulu maksud, contoh dan penggunaan kata tanya. Maksud kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Contoh kata tanya ialah apa, berapa, siapa, bila, mana, mengapa, dan bagaimana. Sementara penggunaan kata tanya pula, kata tanya apa menanyakan benda, haiwan, perkara.
Kata tanya siapa menanyakan manusia. Kata tanya bila menanyakan masa dan tarikh. Kata tanya berapa menanyakan bilangan. Kata tanya mana menanyakan arah dan tempat. Kata tanya mengapa menanyakan sebab. Dan akhir sekali, kata tanya bagaimana menanyakan keadaan dan cara. Kata tanya boleh diimbuhkan dengan partikel ka, namun partikel ka tidak boleh digunakan pada hujung ayat. Baiklah murid-murid, marilah kita perhatikan contoh ayat tanya dengan kata tanya. Untuk kata tanya apa, contoh ayat ialah 1. Apakah judul buku yang kamu baca itu? 2. Judul buku yang kamu baca itu apa? Kata tanya siapa, contoh ayat ialah 1. Siapakah Perdana Menteri pertama di Malaysia? 2. Perdana Menteri pertama di Malaysia siapa? Kata tanya bila, contoh ayat 1. Bilakah tarikh tutup pertandingan kuis itu? 2. Tarikh tutup pertandingan kuis itu bila? Kata tanya berapa, contoh ayat ialah 1. Berapakah jumlah pelajar dalam kelas 5A? 2. Jumlah pelajar dalam kelas 5A berapa? Kata tanya mana, contoh ayat 1. Di manakah lokasi sebenar kebun Pak Abu? 2. Lokasi sebenar kebun Pak Abu di mana? Kata tanya mengapa, contoh ayat ialah 1. Mengapakah adik menangis? 2. Adik menangis mengapa? Kata tanya bagaimana, contoh ayat ialah 1. Bagaimanakah abang menyelesaikan masalah itu? 2. Abang menyelesaikan masalah itu bagaimana? Ingat ya murid-murid, ayat tanya tidak semestinya menggunakan kata tanya, tetapi pasti berakhir dengan tanda soal. Sudahkah murid-murid memahami ayat tanya? Jom, cuba jawab soalan-soalan berikut. Dalam SPM, soalan yang berkaitan dengan ayat tanya, biasanya murid akan diminta mengenal pasti jenis ayat atau membina ayat tanya dengan menggunakan kata tanya yang betul. Seterusnya, marilah kita perhatikan soalan ini. Berdasarkan ayat-ayat di bawah ini, bina ayat tanya dengan menggunakan kata tanya yang betul. Kata tanya yang digunakan hendaklah bersesuaian dengan rangkai kata yang berhuruf condong dalam ayat-ayat yang diberi. Murid-murid, sebelum murid-murid menjawab soalan ini, cikgu Tan ingin mengingatkan murid-murid supaya tanya satu soalan mudah dahulu. Soalan itu ialah, rangkai kata yang berhuruf condong dalam ayat-ayat yang diberi itu tentang apa? Adakah rangkai kata yang berhuruf condong itu tentang benda, manusia, masa, bilangan, tempat, sebab ataupun cara? Satu, penduduk Taman Tiara membersihkan tanah yang terbiar itu untuk dijadikan kebun pisang. 2. Program sumbangan untuk rumah anak-anak yatim itu akan diadakan pada hujung bulan nanti. 3.
Vitamin B1 yang terdapat dalam kacang, hati, susu dan telur untuk mengelakkan gangguan sistem saraf. Keempat, Tuan Haji Hashim bin Abdul Rahman ialah pengetua sekolah saya. 5. Pokok manggis ditanam oleh Datuk di belakang rumah. 6. Keputusan peperiksaan anak Puan Maisara dalam subjek sains sangat baik. Adakah murid-murid sudah mendapat jawapan? Jom semak jawapan bersama Cikgu Tan. Satu, untuk dijadikan kebun pisang merupakan sebab penduduk Taman Tiara membersihkan tanah yang terbiar itu. Jadi, jawapan untuk soalan ini ialah mengapakah penduduk Taman Tiara membersihkan tanah yang terbiar itu? Ingat ya murid-murid, tanda soal mesti ditulis pada akhir ayat. Kedua, pada hujung bulan nanti merupakan masa. Jadi, jawapan ialah bilakah program sumbangan untuk rumah anak-anak yatim itu akan diadakan? Tiga, vitamin B1 ialah kandungan yang terdapat dalam kacang, hati, susu dan telur yang dikira sebagai benda. Maka jawapan bagi soalan 3 ialah apakah yang terdapat dalam kacang, hati, susu dan telur untuk mengelakkan gangguan sistem saraf? 4. Tuan Haji Hashim bin Abdul Rahman ialah manusia. Maka jawapan untuk soalan 4 ialah siapakah pengetua sekolah anda? Ingat ya pelajar, sekiranya jawapan ialah saya, maka soalan mesti tulis anda. Lima, di belakang rumah ialah tempat. Maka jawapan untuk soalan 5 ialah pokok manggis ditanam oleh Datuk di mana? 6. Sangat baik merupakan keadaan. Maka jawapan bagi soalan 6 ialah bagaimanakah keputusan peperiksaan anak Puan Maisara dalam subjek sains? Tanya untuk murid-murid yang berjaya menjawab soalan dengan betul. Setelah mendengar penerangan Cikgu Tan, Cikgu berharap murid-murid dapat memahami dan menguasai penggunaan ayat tanya. Semoga perkongsian video Cikgu Tan ini memberi manfaat kepada semua murid. Kesimpulan untuk video ini ialah ayat tanya ialah ayat untuk menanyakan sesuatu hal. Ayat tanya diakhiri dengan tanda soal. Baiklah murid-murid, untuk jenis ayat keempat, iaitu ayat seruan, merupakan ayat yang bertujuan melahirkan sesuatu perasaan. Jadi, jangan lupa untuk ikuti siri 4 untuk mengenali ayat seruan. Sekian saja penerangan cikgu dalam video ini. Terima kasih kepada murid-murid yang telah menonton video ini. Bagi murid-murid yang belum subscribe channel Cikgu Tan, jangan lupa untuk tekan like,
komen, share dan subscribe channel Cikgu sebagai sokongan kepada Cikgu untuk menghasilkan video-video Bahasa Melayu SPM yang lebih menarik dan bermanfaat kepada murid-murid. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih. Bye.